Bukit Rambai, Melaka. Malam 29 November 2022, detik hitam bagi Fasihah Zamran, 30 tahun dan anaknya Nur Izharah Zulkainain, 11 tahun. Keduanya terlibat dalam kemalangan jalan raya. Motosikal yang ditunggangi mereka hilang kawalan dan merempuh papan tanda jalan. Fasihah mengalami cedera parah di bahagian kepala, manakala anaknya hanya cedera ringan. Selain Izharah, Fasihah mempunyai seorang lagi cahaya mata, Zulshazrin Abdullah, 12 tahun. Kat situ pasir, lepas tu banyak berlubang-lubang. Mama tengah bawa motor, lepas tu Mama break, lepas tu macam buat drift macam tu. Lepas tu Mama terlanggar papan sebab situ gelap. Orang duduk belakang, mak orang tolong orang macam belakang, tangan ke belakang. Tu orang bangun-bangun, tengok mak dah terbalik. So ada orang tu tolong, orang tu telefon ambulans. Lepas tu orang tunggu lah. Mak orang pun nak ada kat hospital. Keadaan Fasihah semasa kejadian sangat kritikal. Kepalanya perlu dibedah bagi mengeluarkan darah beku di kepalanya. Pembedahan yang dilakukan di Hospital Melaka semasa kejadian berjaya menyelamatkan nyawa Fasihah. Namun, keadaannya tidak lagi seperti dahulu. Mak orang macam terbaring, lepas tu terlelap mata, buka mata sikit, lepas tu macam gerak-gerak tangan sikit. Muka dia? Diam je tu. Macam pingsan. Darah-darah ke? Ada kat kepala. Dalam lama sikit tu mama badan semua tu bengkak. Macam belon. Berat bagi seorang ibu untuk menerima kenyataan ini. Namun bagi Suryani Abdul Rahman, 49 tahun, dia reda. Selepas pembedahan, keadaan Fasihah kembali stabil. 3 bulan terlantar di hospital dan setelah stabil, dia dibawa pulang ke rumah. Remuk rasanya bila dengar keadaan bermula, tak ada rasa apa-apa. Tu yang pergi hospital bila tengok keadaan dia, Allahu Akbar, Tuhan aja yang tahu keadaan dia macam tu teruk. Jadi lepas tengok keadaan macam tu, kita rasa macam hancur tengok keadaan, rasanya ya Allah Tuhanku. Ayah ada pun cakap, ya Allah Tuhanku, kiranya dia seksakan dia, biar kau ambil dia. Tapi Tuhan tu Maha Kaya nak bagi dia hidup juga kan. Macam itulah keadaan dia. Doktor pun dah terus operate kepala dia. Kata dia tak ada oksigen. Doktor try tebuk leher dia. Datang dia punya oksigen balik. Masa tebuk kat leher tu yang dia datang oksigen dia laju. Dahulunya Suryani Abdul Rahman dan suaminya Zamran Kudus, 60 tahun, hidup selesa dan mereka berjaya membesarkan 11 orang anak. Pelbagai pekerjaan dilakukan termasuk membuka sebuah gerai di rumah mereka. Walaupun tidak mewah, tetapi cukup selesa. Dulu biasanya akak berniaga. Lepas akak berniaga, akak akan pergi sawah lah, bendang, buat sawah padi. Macam-macam kerja lah akak buat aktiviti, ambil rebung. Akak ada hantar sayur kampung kat pasar borong. Dulu ada 11 anak, mana kita boleh cari. Kira tanam serai apa semua kita boleh cari. Orang kata tak ada nak mengharap pada mana bantuan lah. Tapi kena sekarang ni akak tak dapat sebab terbatas. Kena Fasihah ni bahagian kepala, jadi dia perlukan banyak modal. Dengan pembelanjaan susu dia yang orang kata tak dijangka dengan begitu besar, orang kata perbelanjaan dia. Lepas tu pula dengan bila Fasihah accident, suami pula tinggal dia macam tu. Tak ada kirim 1 sen pun, anak Fasihah pun tanggungjawab kita. Jadi besarlah bebanan kat kita kan.
Dahulunya gerai yang diusahakan pasangan suami isteri ini dipenuhi dengan pelanggan. Ada kalanya tidak menang tangan melayan pelanggan yang singgah di sini. Fasihah juga kadang-kala turut membantu ibu dan bapanya berniaga. Namun, hari ini tidak lagi seperti dahulu. Tapi terbatas semenjak Fasihah ni aksiden kena kepala, akak dah terbatas, tak boleh berak ke mana. Antara dapur dengan bilik je lah akak boleh urus dia. Nak buat lain dah terbatas. Macam abang pun dah terbatas semua. Dah tak boleh, tak ada siapa nak membantu. Jadi akak suami isteri je lah dengan keadaan cucu, dengan keadaan orang kata jaga cucu apa semua kan. Sekarang ni bila Fasihah sakit ni, kekurangan memang hanya mampu kita berniaga, hanya mampu beli barang berniaga pun tak lepas. Jadi yang mana kita nampak boleh beli, kita beli, itu je. Memang tak mencukupi. Customer kita kat sini boleh mengharapkan 20 orang je. Itu pun customer yang tetap, yang biasa masuk. Kalau tidak, tak ada orang. Walaupun sibuk berniaga, Suryani perlu sekali-sekala menjenguk keadaan Fasihah di biliknya. Fasihah tidak boleh ditinggalkan sendirian di dalam bilik. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diingini. Dengan pendapatan yang berkurangan dan kos perubatan Fasihah yang semakin tinggi, kini Suryani tidak lagi mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kos untuk dia macam susu tu, memang 1 bulan 8 tin ke 9 tin macam tu. Susu saja. Kos pampers dia biasanya 3 beg memang tak cukup. Dekat tiup kat leher dia, ubat dia, omega dia, vitamin dia, memang semua mahal lah kos dia. Itu pun separuh akak dah putuskan sebab kita tak mencukupi. Sebab kos dia dengan aircon, dengan dia memerlukan aircon yang orang kata tidur dalam bilik, nak sentiasa sejuk, tak boleh panas. Ubat yang dekat bekso dia tu pula mahal. Satu krim yang panjang tu dah dekat 120. Dari hari ke hari, Suryani semakin terhimpit. Kos susu dan lambin pakai buang amat membebankan. Hampir RM3,000 sebulan diperlukan. Itu pun belum termasuk kos lain sekiranya Fasihah perlu berulang-alik ke hospital. Sebelum Fasihah terlibat dalam kemalangan, kakaknya turut mengalami kecelakaan jalan raya. Ujian Suryani semakin bertimpa-timpa. Akak kalau buat sawah padi dulu, memang tiap kali dapat hasil, memang akak akan beli bahan kemas untuk simpanan. Bila dah kena macam ni, semua habis akak jual lah. Ada tinggal seutas saja kat tangan. Itu pun kita tak tahu lagi. Cukup tak mencukupi esok, memang kena masuk lah. Sebab pada susu dia kan, pemakanan dia. Sebab dengan keadaan api pun, duit api, duit air pun dah nak kena potong. Jadi akak terpaksa dah. Tak boleh buat macam mana dah. Kata abang, apa yang ada kita gadai lah. Reda aja. Nak buat macam mana? Takkan kita nak tengok anak kita macam tu kan? Pernah akak cakap, kalau lah tak ada orang hantar susu, akak cakap, ya Allah ya Tuhanku, kiranya aku tak ada lagi apa yang aku nak bagi, aku akan bagi dia apa hari yang aku buat. Bagi meringankan sedikit beban Suryani dan keluarga, pihak Bersamamu menjemput Majlis Agama Islam Melaka dan pihak Zakat Melaka untuk sama-sama hadir menziarahi mereka. Pelbagai barangan keperluan dan perubatan untuk Fasihah turut sama dibawa. So kita nak tambah baik sikit dan penambahan untuk bantuan yang kita salurkan kepada asnaf yang sedia ada. Cuma bantuan ni kita akan salurkan kepada ibunya lah. Tapi untuk Fasihah binti Zamran, so kita akan tambah bantuannya lagi, bantuan skim bantuan sakit terlantar sebanyak RM300 sebulan. Dan juga bantuan sakit kronik RM150 sebulan.
Dan juga bantuan anak Fasihah ni ada 2 orang anak, so kita bagi dia bantuan pakaian sekolah dan juga bantuan saraan anak sekolah sebanyak RM140 sebulan. So jumlah dia sebanyak 590. So kita campurkan dengan bantuan sedia ada dan dia akan diselenggarakan oleh ibunya sebanyak RM910 sebulan. So bantuan ni kita kuasakan 1 bulan 12 2023 dan untuk penyambungan bantuan untuk ibunya kita dah angkat juga dalam mesyuarat 40 bilangan 2023 pada 1 bulan 2 2024 hingga 31 bulan 1 2025. So untuk makluman lain, hari ini kita datang, kita juga nak menyampaikan sedikit kit makanan dan juga wang tunai dan juga pampers untuk Fasihah yang terlantar pada hari ini. Menjadi penaja utama rancangan Bersamamu sejak tahun 2005, syarikat Faiza Sendirian Berhad tidak putus-putus menyantuni setiap keluarga yang dipaparkan. Menerusi pengurus besar syarikat Faiza Sendirian Berhad, Dr. Salwa Abu Bakar, pelbagai barangan keluaran syarikat turut sama dibawa. Okey, ini adalah sumbangan ikhlas daripada syarikat Faiza. Mudah-mudahan semoga dengan sedikit sebanyak ni kan dapat membantulah dengan bebanan Yusuf keluarga, insya-Allah. You basuh dulu, you rendam dulu. Tapi ni rendamnya tak perlu lama sangat. Dan jangan rendam pakai air panas tau. Faiza ada mengeluarkan produk baru. Kita ada chili sauce, okey, dan kita ada tomato sauce. Jadi ini boleh jadikan sebagai bahan masakan dalam mi untuk hari ini. Hari ini Puan sendiri akan masak menggunakan bahan-bahan Faiza lah. Kita gunakan bihun Faiza ni, bihun Faiza. Kita guna garam Faiza dan kita gunakan kicap Faiza. Kalau yang merah tu dia kalau bandingkan putih dengan biru, yang putih ni dia lebih cepat masin. Pakai bihun Faiza kata. Kalau ni boleh terus sendok. Kan tadi. Okey, ini bihun pakai bihun Faiza tadi. Pastikan Faiza baru beli baru sedap. baru sedap. Pihak Bersamamu turut sama menjemput sebuah badan bukan kerajaan NGO Malaysian Relief Agency MRA Melaka untuk turut sama membantu Fasihah sekeluarga. Tangan diangkat bagi memohon doa ke hadrat Ilahi bagi memudahkan segala urusan untuk Fasihah. Ada hadiah. Yang sama nak susunkan untuk sakit kan. Semoga dapat bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada pihak MRA Malaysian Relief Agency Negeri Melaka cuma bantu yang terbaik untuk keluarga Kak Su ataupun kepada pesakit Fasihah, seperti makanan kesihatan, susu, pamper dan sebagainya. Apa yang penting adalah semoga Fasihah dengan Kak Su dapat banyak bersabar di dalam ujian Allah ni, dan harapan daripada kami supaya dapat kuatkan diri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kami doa yang terbaik dan kami sendiri cuba membantu yang terbaik. Mungkin ada insan-insan yang sudi membantu untuk teruskan kehidupan, untuk membantu Fasihah lah, pesakit ini meneruskan kehidupan. Assalamualaikum, salam hadir sahabat semua daripada Kak Suryani, daripada Melaka. Jom kita. Keadaan kewangan semakin hari semakin terdesak. Suryani perlu mencari jalan agar bekalan susu dan lampin pakai buang untuk Fasihah tidak terputus. Sejak setahun lalu,
Suryani belajar membuat live di media sosial bagi memohon bantuan daripada orang ramai untuk anak kesayangannya ini. Dia bersyukur sentiasa ada yang sudi berkongsi rezeki dengan mereka. Okey, sahabat lima mata memandang. Jom bantu. Buat TikTok pun semata-mata sahabat-sahabat di TikTok yang bagi akak masuk akaun. Lepas dia tanya, mana ambil duit sahabat di TikTok yang kirim kat akak. Sebenarnya bila akak buat TikTok tu, siapa manusia yang tak malu nak berhadapan dengan kamera? Memalu. Jadi dengan izin Allah akak buka je TikTok. Waktu tu akak dalam view 2,000, akak buka je kisah Pasihah, akak duduk depan TikTok, akak bercerita kisah dia. 3 hari akak boleh mencecah 10,000. Jadi sahabat-sahabat semua bantu, yang ada nak kirim duit, yang ada back in duit, minta nombor akaun. Akak bersyukur pada sahabat-sahabat semua yang menyokong akak, yang membantu. Perbelanjaan dia besar, jadi terpaksa kita buat kat live hari-hari. Sampai orang kata tak pernah reti rehat. Alhamdulillah pada sahabat-sahabat dalam TikTok semua bantu akak. Daripada segitu akak dapat duit, akak pergi farmasi, akak belikan Pasihah susu tambahan, pampers tambahan, akak belikan alat dia. Setahun telah berlalu, beginilah keadaan Fasihah. Tidak lagi mampu bergerak, apatah lagi untuk menguruskan diri sendiri. Yang paling terkesan adalah puteri tunggalnya ini. Dia hilang kasih sayang seorang ibu. Dia juga ingin berbakti kepada ibunya ini. Sedih. Rasa sedih, lepas tu macam jangan gitu mama macam dulu. Apa yang awak rindukan? Macam nak suap saya makan. Lepas tu jalan-jalan, lepas tu hantar saya pergi sekolah. Lepas tu buatkan saya makan. Akak minta pada sahabat-sahabat yang kat luar sana, sekiranya janganlah pandang akak janganlah pandang pada Pasihah dengan anak dia. Sekiranya ada yang nak bagi ulu bantuan, nak ulurkan derma dekat Pasihah, beri kat dia. Jangan pandang akak. Akak ni masih kuat. Akak ni masih boleh mampu mencari. Doakan akak sihat, boleh menjaga dia. Dan orang kata rezeki akak melimpah luar. Dan akak minta yang nak menderma dekat dia, beri kat Pasihah dengan anak dia. Itu saja. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki untuk keluarga ini, boleh lawati Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan